Kamu boleh sahaja melakukan apa sahaja untuk mendapatkan sesuatu. Dengan ilmu yang kamu ada, kamu bebas untuk mendapatkan apa saja. Kalau hadirin semua perasan, sistem ini telah merajai dan masuk ke dalam kotak fikiran sebahagian para peniaga yang ada sekarang. Dipajangkan duitnya banyak, dibagi sumbangan muslim depan orang ramai semua, bagi itu, bagi ini, kaya, tunjuk kekayaan, dan kemudian dia buat kelas dan diajar pula macam mana untuk jadi macam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa ba'. Saya muliakan bagi saya kasihi Fadil Syekh Fauzan yang rendah diri pada malam ini menjadi pengurus majlis. Saya hormati lagi saya muliakan lagi saya kasihi Al-Fadil Ustaz Azam bin Ghazali yang merupakan cucu kepada pengasas madrasah Bunut Payung ini, madrasah yang penuh dengan nostalgia dan melahirkan ribuan para penuntut ilmu, malah ratusan para alim ulama yang mencorak bentuk pendidikan yang ada di tanah air kita adalah berhasil daripada tempat ini. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpul di bawah bumbung Madrasah Ahmadiyah Bunut Payung yang merupakan madrasah yang barakah, dan alhamdulillah moga-moga ianya akan semakin segar dan semakin subur dihidupkan kembali oleh anak keturunan beliau. Ana benarlah kalau tidak kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Jadi maksudnya akan diteruskan perjuangan tadi oleh anak cucu beliau dan akan menghidupkan tempat ini dengan majlis-majlis yang bermanfaat, majlis ilmu, mengenalkan umat dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan menggabungkan umat di bumi Kelantan ini khususnya dan masyarakat Malaysia umumnya dengan perjalanan para ulama ahli sunnah kita yang terdahulu. Para hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin sikit sebelum kita masuk kepada perbahasan kita. Masyarakat di Kelantan ini punya keuntungan besar kerana mempunyai pondok-pondok besar yang satu ketika dahulu melahirkan para pejuang dan para ulama yang tangguh, yang luar biasa, gergasi di kalangan umat. Untuk kenali Tuan Guru Haji Abdullah Tahir dan nama-nama besar yang lain, Tok Selehong dan seumpamanya, Tok Seleho dan seumpamanya adalah nama-nama besar Tuan Tabal yang dilahirkan daripada bumi Kelantan. Jadi saya mengira bahawa kalaulah madrasah-madrasah yang barakah ini dihidupkan kembali dan diberikan perhatian oleh para guru, para asatizah, bighaddin nazar, tanpa melihat kepada latar belakang pengajian mereka daripada mana tempat sekalipun, sama ada daripada Mesir, sama ada daripada Yaman. Ini negeri-negeri yang mengeluarkan para ulama ahli sunnah wal jamaah yang benar pengajian dia bersambung silsilah perguruan dia sehingga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah menggembling tenaga untuk menghidupkan tempat yang begini, yang mempunyai nostalgia yang besar dengan para ulama, saya kira ini adalah merupakan perjuangan yang besar sebenarnya. Maksudnya masing-masing memberikan perhatian dan duduk di bawah satu bumbung untuk bergerak menghidupkan kembali tempat-tempat yang barakah ini. Karena bukan semua
tempat madrasah boleh menghasilkan sedemikian. Meningkat tempat tadi dicatat oleh Allah dengan kabul, dicatat dengan penerimaan yang luar biasa. Jadi moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada pihak keluarga Tuan Guru Haji Abdullah bin Tahir untuk meneruskan perjuangan tersebut sehinggalah penghujung insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Perhatian semua kitab yang kita akan kupas pada malam ni secara umumnya. Saya tidak akan baca satu persatu kerana kitab ni panjang. Walaupun nampaknya ringkas. Kalau tengok yang cetakan Arab yang lama lebih kurang dalam 32 muka surat lebih kurang. Nampak ringkas tapi isinya sangat padat. Dan kalaulah kita bahaskan kitab ni dengan yang sepatutnya, maksudnya dengan hak kitab tersebut, maka kita akan dapat mengeluarkan durar, permata-permata yang perlu diberi perhatian khususnya dalam bidang pendidikan yang menjadi kerancuan pada akhir zaman ini, karena kita lebih banyak terpengaruh, malah sistem pendidikan di kebanyakan negara-negara Islam sendiri lebih terpengaruh kepada sistem yang dibawa oleh Barat. Lil asaf, dengan permohonan maaf, pasal kita sebutkan kau tadi, karena ianya telah menjadi racun dalam pemikiran, yang mana kita akan lihat bagaimana falsafah pendidikan Barat telah menguasai dan merajai di dalam kotak fikiran sebahagian di kalangan pemimpin, sehingga mereka masuk dan menyebabkan menjadikan dia sebagai undang-undang dalam pendidikan. Dan kalau kita lihat dalam pendidikan negara kita sendiri, khususnya lil asaf ada sebahagian negeri yang tidak mewajibkan untuk mengikuti pengajian kafar. Malah ianya dijadikan kelas kedua. Murid boleh memilih sama ada untuk mempelajari fardu ain ataupun tidak. Tetapi sebaliknya, pengajian-pengajian yang bersifat arus masa seperti BSPM dan seumpamanya, pengajian yang bersifat agama tidak dianggap teras. Tapi madah-madah teras adalah madah-madah yang digunakan oleh mereka untuk sebagai profesi ataupun untuk mencari profesi yang meningkatkan kualiti hidup mereka. Setuju ke tidak? Saya rasa semua setuju. Sebab kita duduk di negara ini dan kita sendiri melalui proses tersebut. Dan buktinya juga di sekolah-sekolah kadang-kadang diterapkan oleh guru sendiri begitu. Malah sebahagian guru-guru motivasi, kotak fikiran guru motivasi adalah menjelaskan peluang kerjaya yang perlu ditempuhi oleh para murid setelah dia mempelajari ilmu yang dia akan dapati ketika mana pelajarannya sejak daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 atau masuk tingkatan 6, maka mereka akan adakan program kerjaya. Kerja apa yang kita boleh buat. Jadi itu sebenarnya falsafah. Kita nampak seolah-olah macam biasa. Sebenarnya itu adalah terbina daripada falsafah pendidikan. Falsafahnya adalah kepada kehidupan yang dia akan dapatkan daripada pengajian yang dia tempuhi. Jadi sebenarnya falsafah yang salah sebenarnya. Falsafah ni falsafah yang sangat buruk sebenarnya. Falsafah Barat yang luar biasa. Bila kita baca kitab-kitab para ulama kita tidak menghalang dan tidak mengabaikan materialistik. Mengabaikan sisi material pada manusia. Karena kita ni tergabung daripada dua unsur. Unsur spiritual dengan material. Kita terjadi pada tanah, dan ruh terjadi daripada alam ruh yang luar biasa tidak diketahui melainkan Allah. Jadi ada gabungan dua dalam tubuh kita. Gabungan tanah dan gabungan ruh. Kalau tu tanah dia ada makanan dia sendiri, dan ruh dia ada makanan dia sendiri. Jadi kalau kita faham dengan gabungan badan kita, anggota tubuh kita tu dengan dua unsur tadi, maka kita tidak akan hairan ketika mana melihat ada orang yang melebihi unsur ketanahan dia, sehingga dia menjadi seperti binatang yang selalu menyondol di tanah. Karena unsur dia tanah saja. Asyik menyondol, semua benda nak sondol. Dan dia akan makan apa saja yang ditemui depan kepala dia, depan muka dia. Karena unsur tubuhnya adalah ketanahan, maka akhirnya dia menjadi sifatnya kebidatangan. Dan ini yang ditambih oleh Al-Imam Zarnuji dalam permulaan muqaddimah kitabnya, bahawa perbezaan kita dengan binatang adalah akal.
Betul? Perbezaan kita dengan binatang adalah akal yang Allah Ta'ala berikan, dan bagaimana ilmu digunakan untuk memandu kehidupan kita sebagai manusia. Kemudian unsur kedua, unsur ruh. Unsur ruh yang ada dalam tubuh kita ini, yang kita tidak ketahui ilmunya tadi, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ruh ini adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan oleh Allah tentang ilmu ruh ini melainkan sedikit sahaja. Itu pun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Ar-Ruh dengan sangat padat. Kalau kita tidak bersetuju dengan sebahagian pandangan beliau, karena Taimiyah hanya beliau ataupun mazhab Ibnu Taimiyah hanya beliau, tapi sebelum beliau mengikuti mazhab Taimi, beliau juga Asy'ari. Dan kitab-kitabnya yang dikarang sebelum terpengaruh dengan Syekh beliau Ibnu Taimiyah adalah kitab yang bermanfaat. Antaranya kitab Ar-Ruh. Kitab ini kitab yang bermanfaat untuk dibaca dan banyak manfaat yang diperolehi daripada kitab tersebut. Atau hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, pemahaman tentang falsafah pendidikan yang digagaskan, yang disebutkan oleh Imam Zarnuji dalam 32 muka surat, itu sebenarnya adalah gagasan falsafah pendidikan Islam yang luar biasa, dan itu dikaji di Barat. Barat kaji 32 muka surat ni, dan mereka jadikan itu sebagai tesis PhD mereka. Bagaimana perbezaan sistem pendidikan dalam Islam dengan sistem pendidikan di dalam Barat. Kita akan tengok satu persatu untuk kita jadikan dia sebagai panduan, agar kita tidak lagi tersilap dalam jalan. Dan kalau ada guru dalam majlis kita ini, dalam program kita ini, ataupun dalam live, guru-guru di sekolah dan seumpamanya mendengar apa yang saya cakap ni, dan hatta kalau pihak kerajaan sekalipun mendengar perkara ni, Menteri Agama ke Menteri Pendidikan dengar ni, moga-moga akan berlaku perubahan yang baik dalam perkara tersebut. Kerana apa yang digagaskan oleh Ali Imam, batu bila mana Maulana Syekh Ali Jumaah Hafizahullah datang ke Malaysia baru-baru ni, dan kemudian bila ditanya kepada beliau oleh Perdana Menteri apa yang nak digagaskan kepada pendidikan tamu di sekolah, kata beliau, hidupkan matan Arba'in An-Nawawiyah. Dalam tadi ringkas sebenarnya tapi sangat padat. Dan kalau kata dibahaskan balik, maknanya beliau seolah ingin mengatakan bahawa hidupkan kembali asas agama. Itu je sebenarnya. Baik, bagaimana nak hidupkan asas agama? Kalau sebut macam tu, nanti orang susah nak tengok apa dia panduan asas agama. Maka asas agama yang paling utama adalah matan Arba'in. Kesemua asas agama adalah matan Arba'in. Mula dengan niat dan berakhir dengan masuknya syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula dengan niat, hadis ke-42 masuk syurga. Boleh? Jadi maknanya kalau betul niat kita kerana Allah, perjalanan kerana bermula semuanya dengan niat. Dan dengan niat ni lah terbinanya falsafah. Semua. Dengan niat ni terbinanya falsafah pendidikan. Kalau kita lihat, bila mana para guru, kadang dia tidak sedar. Ada orang yang dia ketika mana dia mengungkapkan falsafah, dia tak sedar kata dia sedang terpengaruh dengan sebahagian falsafah. Sebahagian guru ketika mana kami di sekolah dulu, setiap masa kalau berbincang, kalau kamu masuk kelas sains, kamu akan boleh kerja sekian. Dia tak terang kalau mengaji fizik, sebenarnya ianya berguna untuk pengajian makulat. Tak ada. Ada. Jadi, ada yang sebut fizik sangat berguna untuk makulat. Dan kamu akan boleh tahu adakah time space, perpindahan masa, filem Ant-Man yang dia boleh balik semula ke alam yang kemudian sebelumnya, dan kemudian jadi masuk filem lah Avengers dan seumpamanya tu, adakah ianya termasuk logik akal ataupun ianya bercanggah dengan akal? Jangan. Karena kalau bercanggah dengan akal, kalau ditafsirkan seperti yang tafsir oleh para ulama, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh, kalau dengan maksud ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh, hum yatasawwar hada, dia dah tasawur dah. Baik, kalau dia boleh tasawur, macam mana tu boleh jadi mustahil? Faham tak? Faham? Al-Imam Dardir bagi tafsiran yang bukan dengan tasawur. Ma la yaqbal Allah. Dia kata, yang tidak diterima akal. Kamu tasawur, kamu boleh tasawur, tapi akal tak terima.
Jadi tafsiran Imam Dardir lebih dakik sebenarnya dibandingkan dengan tafsiran ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Lepas tu kalau kata kita buka dalam Dardir, walaupun ringkas tapi padat, padu dan mampu untuk menjawab segala persoalan yang konon-kononnya Barat mengatakan bahawa mereka adalah taqaddum dalam bahagian tersebut. Ada guru yang ketika mana membicarakan tentang pengajian, kalau masuk kelas sains, kamu akan gaji kamu 40,000 kalau kamu kerja bahagian petroleum. Dan saya antara orang yang terpengaruh pada permulaannya dengan perkara tersebut. Waktu saya masuk kelas sains pada permulaan sebelum pindah ke sekolah yang kedua itu di Kuliah Islam. Sebelum ke Kuliah Islam, saya di sekolah agama Bali. Masa di sekolah agama Bali, bila disebutkan tentang gaji bagi orang yang kerja petroleum ni 40,000 sebulan, siapa yang tak mau tu? Dan kata pula, disebut pula, tulis kamu punya cita-cita tadi, gaji 40,000 letak di meja. Masya Allah. Dan saya antara orang yang buat benda tu. 40,000 tulis, 40,000. Ini purpose kita. Kita punya tujuan kita. Seorang mengaji tadi untuk tujuan tadi. Baik. Jadi setelah mana kita buka dalam ta'limul muta'allim, mempelajari dengan para guru, melihat dengan apa yang dibahaskan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah dalam Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, sangat jauh perbezaan perbahasan ilmu dalam Islam dan perbahasan ilmu yang dibahas oleh Barat. Faham? Dalam Barat, mereka menganggap bahawa proses belajar adalah merupakan berhubungan dengan diri sendiri sahaja, tidak berhubung dengan Tuhan, tidak berhubung dengan agama. Ini panggil sekular ni. Sekular bukannya asing politik saja, bukan literal politik saja. Tak. Barat mengasingkan antara pengajian yang bersifat dengan ketuhanan, maksudnya yang menyambung seorang tadi dengan Tuhan, dengan pengajian yang hanya bersifat untuk individualistik, hanya sekadar peribadi. Jadi pengajian untuk peribadi. Yang kedua, Barat menganggap sistem pendidikan ni, prosesnya adalah untuk urusan manusia sahaja, tidak ada urusan dengan ketuhanan dan tidak akan dipertanggungjawabkan. Maknanya kamu boleh sahaja melakukan apa sahaja untuk mendapatkan sesuatu. Dengan ilmu yang kamu ada, kamu bebas untuk mendapatkan apa saja. Dan kalau hadirin semua perasan, sistem ini telah merajai dan masuk ke dalam kotak fikiran sebahagian para peniaga yang ada sekarang. Mereka masuk dalam pengajian, kononnya untuk tuntut ilmu untuk meniaga, dan akhirnya melakukan bad marketing, buat kerja bodoh dalam internet, dan kemudian untuk dapatkan keuntungan yang besar. Betul? Dan kadang-kadang ini bukan masuk dalam hati orang, tidak, tapi ini salah satu dalam bentuk yang kurang enak kita lihat. Dipanjangkan duitnya banyak, dibagi sumbangan muslim depan orang ramai semua, dengan harapan nanti daftar dengan dia, untuk jadi kaya macam dia. Jadi tujuan purpose dia tadi bukannya adalah untuk membantu dengan niat khalis lillahi ta'ala, tapi dengan tujuan yang lain. Bagi itu, bagi ini, kaya, tunjuk kekayaan. Sedangkan semua tadi, benda tadi adalah bercanggah sebenarnya dengan agama, dan tidak dituntut dalam agama untuk melakukan demikian, menunjuk-nunjuk dan seumpamanya itu bukan dituntut. Tapi dia dilakukan, dan kemudian dia buat kelas dan diajar pula macam mana untuk jadi macam dia, dan akhirnya diikut. Nampak tak? Itu semua falsafah sebenarnya, bermula daripada niat. Maka terbit falsafah jadi amalan. Walaupun kalau kita tanya dekat dia falsafah daripada dia pun tak tahu. Dia pun tertiru balik dengan orang dulu sebelumnya, dan dia pun sebelum tu, orang sebelum tu pun kadang tertiru dengan orang sebelumnya, tanpa dia pun berniat dengan perkara tadi, tapi dia tengok dia berjaya dan boleh melakukan perkara tadi dengan bagus, maka dia kata cara ni betul, walaupun hakikatnya bercanggah dengan agama Allah Ta'ala. Karena mereka tidak memandang pada agama, yang mereka pandang adalah pada keuntungan. Untung kita buat, tidak untung tak boleh buat. Karena kalau ikut agama mungkin kita tidak akan untung, kata dia. Boleh faham? Baik. Ketiga, proses pendidikan di sisi Barat, dia tidak bahas masalah kehidupan sebelum dan sesudah atas. Yang dia bahas adalah pada ketika ini, ketika sekarang. Jadi tak bahas ketika selepas mati. Jadi dia kata apa pun tumpu di sini. Kita hidup tak lama, adik. Dia kata dia bahasa dia gitu. Faham tak?
Kita hidup tak lama. Esok lusa mungkin kita mati. Bila lagi kita nak kaya? Ayat tu keluar. Kemudian orang pengaruh, oh sungguh juga lah. Bila lagi kita nak hidup kaya? Laratkan saya nak naik kereta macam ni saja. Larat saya nak tengok orang lain duduk dalam rumah besar, saya tak duduk dalam rumah besar. Nak salah? Tak salah. Tak salah. Tapi jangan jadikan tu tujuan. Nanti Imam Al-Jarnuji ada sebut di belakang masalah berkenaan dengan pendapatan rezeki dan bagaimana mendapatkan rezeki bagi penuntut ilmu. Diajarkan caranya dan seumpamanya. Maksudnya beliau sendiri tidak mengabaikan sisi material pada manusia. Kitab ni bagus sebenarnya, sangat bagus. Sebab tu saya kata malam ni 45 minit, ada 15 minit lagi ya. Maksudnya tak akan cukup. Ni kan jadi macam seminar ni. Seminar ta'lim muta'allim, faham tak? Dia bukan daurah kita ta'lim muta'allim. Dan seminar ni saya bagi macam kulasah untuk tuan-tuan bila baca ta'lim muta'allim ada panduan. Kenapa saya baca kitab ni? Dan ramai orang bila tengok ta'lim muta'allim, dia ingat ta'lim muta'allim ni kitab untuk mengajak dia cara beradab saja dengan guru. Nah, ini kitab kehidupan. Ta'lim muta'allim ni adalah kitab kehidupan. Kalaulah Sun Tzu tulis kitab Art of War dan seni peperangan Sun Tzu, dijadikan, padahal katanya ditulis dalam beberapa lembar dan kemudian dijadikan sebagai perbahasan dalam ilmu perniagaan, dalam ilmu peperangan, ditafsirkan dengan pelbagai rampang mata, maksudnya serampang dua mata. Dalam ilmu peperangan pun boleh guna, dalam ilmu untuk berniaga pun boleh guna. Baik, kenapa kitab-kitab para ulama kita yang mengarang ni bukan orang biasa ni, para sufi, para wali Allah Subhanahu wa taala, dibaca dengan satu sudut saja. Matan Abi Syuja' ketika dikarang oleh Al-Imam Ibn Qasim Al-Ghazi, kita akan dapat dengan fik yang luar biasa. Sehingga kata para ulama, Maulana Syekh Yasin Al-Fadani mengatakan, sesiapa yang membaca dan mempelajari dua kitab yang dalam mazhab Syafi'i, dua kitab ni kalau dipelajari dengan benar akan diberi futuh dalam mazhab Syafi'i. Fathul Mu'in, Fathul Qarib, Syarah Abi Syuja'. Kedua fath ini kalau dipelajari akan dapat futuh dalam fiqh Syafi'i. Sungguh, karena kedua kitab ni memberi dawabit dalam pengajian kita dalam fiqh Syafi'i untuk faham betul fiqh Syafi'i. Tamam. Dan ta'limul muta'allim ini telah dibuktikan. Siapa yang belajar kitab ni dengan benar, dengan betul, maka dia akan mendapatkan kefahaman yang baik tentang sistem pendidikan dalam agama Allah Ta'ala, yang berbeza dengan sistem pendidikan selain daripada sistem pendidikan Islam.